Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Stadium RTM bersama saya Muhammad Shah Musa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan pelepasan 26 kenderaan pacuan 4 roda di Dataran Putrajaya bagi finale akhir Rainforest Challenge RFC. 26 tahun lalu, Datuk Seri Anwar pernah menyempurnakan perasmian sulung RFC ketika menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri. Sepanjang 26 kali penganjurannya, RFC berjaya mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Seterusnya mencapai objektif mempromosi negara sebagai hub pelancongan sukan, terutama destinasi penganjuran kejohanan sukan pemotoran lasak bertaraf antarabangsa. So best of luck. Thank you for bringing an event for top 3 of the world to Malaysia. So Rainforest Challenge. So they must say very close to his heart lah. The first event and they flag off. RFC menduduki tempat ketiga daripada 10 pertandingan pemotoran yang paling lasak di dunia sebaris dengan Dakar Rally, Bahar Race, Le Mans 24-Hour Race dan Isle of Man Race. RFC disertai 300 peserta tempatan dan antarabangsa dari rantau Asia dan Eropah. Liga Juara-Juara Asia 2023 Johor Darul Takzim JDT mencipta kejutan menewaskan juara K-League Ulsan Hyundai FC 2-1 dalam aksi kumpulan I di Stadium Sultan Ibrahim. Kemenangan itu sekaligus menghidupkan peluang untuk mara ke pusingan seterusnya. Dalam aksi tersebut, pemain gantian Akhyar Rashid muncul wira apabila jaringannya pada minit ke-86 berjaya memastikan 3 mata milik JDT untuk kini berkongsi 6 mata dengan Ulsan Hyundai di belakang Kawasaki Frontier. JDT yang memburu kemenangan bagi meneruskan pemburuan ke pusingan seterusnya bermula garang dengan beberapa kali menguji pertahanan pelawat. Ulsan Hyundai juga berjaya menguji keampuhan JDT, terutama penjaga gol Shihan Hazmi, namun gagal mencipta jaringan. Menuju penghujung babak pertama, percubaan jarak jauh Herberti Di Andrade gagal diselamatkan Jo Hyun Woo untuk meletakkan JDT di depan. Minit ke-69 menyaksikan pasukan lawan berjaya mengikat kedudukan 1-1. Ketika permainan seperti berkesudahan dengan keputusan seri, pemain gantian Akhyar Rashid tenang merembat bola untuk menewaskan Hyun Woo buat kali kedua pada minit ke-86. Sementara itu, pengendali Harimau Selatan Esteban Solari gembira dengan kemenangan itu dan memuji kesungguhan anak-anak buahnya mencari kemenangan di laman sendiri. Taktikal menyerang diterap seawal minit pertama bagi memastikan pelawat dalam tekanan dan ternyata percaturan itu membuahkan hasil dengan mendahului gol. Keputusan memasukkan Akhyar Rashid dan Safir Rahim ketika perlawanan berbaki 10 minit juga berjaya meneruskan momentum menyerang untuk mencuri 3 mata berharga. First of all, because they are two players with a lot of quality and a lot of experience already, even if Rashid is not don't have the experience of Safik, but he played national team. He's a big game player, and I believe in them. And also I believe that we can win the game. That's why I put 2 players that I consider more offensive than defensive. And I told them we will continue trying to play. Every time we get the ball, we go for the goal. And the rest, they make it. The players made it. Bagi Ulsan pula, pengendalinya nyata kecewa dengan kekalahan itu sekaligus gagal membalas dendam keputusan sama di lokasi sama dalam saingan musim lalu. 오늘 경기 결과도 아쉽고 전체적으로도 몇 번은 잘 맞지 않는 부분들이 조금 있었다. 그런 상태에서 조금 팀 자체적으로 어려움이 있었고 실점 장면도 마찬가지고 좀 아쉬운 장면들이 좀 있는데 선수들 최선을 다했지만은 결과적으로는 승리하지 못했기 때문에 남은 경기가 굉장히 중요한데 일단은 오늘 나온 문제점들을 좀 다시 한번 잘 재정비를 해야 될 거라는 생각하고 있습니다. Akhyar Rashid dinobat sebagai pemain terbaik perlawanan. Selepas ini JDT akan bertandang ke Jepun menentang Kawasaki Frontier dan menjadi tuan rumah dalam aksi terakhir kumpulan I melayan kunjungan BG Pathum.
FM meletak sasaran untuk menguasai pentas bola sepak Asia Tenggara dan mencabar di benua Asia. Fokus itu diletakkan Badan Induk berkenaan menerusi Pelan Kedua Tindakan Strategik Peta Hala 7 F30 2023-2026 yang akan dilancar Sabtu ini. FM juga dijangka membentangkan pencapaian fasa 1 selain memperincikan perancangan untuk fasa kedua. Pelan kedua tindakan strategik F30 23-26 memfokuskan untuk menguasai ASEAN dan mencabar Asia dalam bola sepak. Itu yang keduanya, pelan strategik kedua. Peta Hala 7 F30 dengan tempoh 12 tahun dibahagi kepada 3 pelan tindakan strategik. Pelan pertama tindakan strategik 2019-2022 untuk membina asas yang kukuh dari sudut tadbir urus, pertandingan dan pembangunan modal insan serta infrastruktur telah dilancarkan pada 31 Oktober 2018. Ketua Jurulatih skuad bawah 23 tahun kebangsaan Juan Torres Garrido menyenaraikan 24 pemain bagi menyertai kem latihan pusat bermula Isnin ini sebagai persediaan mengharungi kempen Piala Asia B23 di Qatar pada April depan. FAM memaklumkan sebanyak 17 daripada 23 pemain skuad semasa kelayakan Piala Asia B23 2024 di Chonburi, Thailand dikekalkan. 5 lagi pemain terdiri daripada muka baharu iaitu Darul Syam, Firdaus Ramli, Aiman Karol Yusni, Firdaus Fuad dan Adam Farhan. Turut tersenarai 2 pemain yang sebelum ini disenaraikan pada kejuaraan B23 AFF, Syahmi Adib Haikal, Muhammad Syukri dan Muhammad Abu Khalil. Skuad Harimau Muda sebelum ini dikendalikan EL Barasan layak ke Piala Asia B23 selepas berjaya mengisi 1 daripada 4 slot pasukan tempat kedua terbaik kumpulan dalam saingan kelayakan. Teka-teki mengenai masa depan penyerang Perak FC Wan Zack Haikal Wan Nur terjawab. Pengurusan The Box Girls bersetuju mengekalkan khidmat bekas pemain kebangsaan itu bagi mengharungi saingan Liga Super musim depan. Ketua Pegawai Eksekutif Perak FC Bobby Farid Syamsuddin berkata pemain berusia 32 tahun itu dijangka menandatangani kontrak rasmi selewat-lewatnya pertengahan bulan ini selepas bersetuju dengan syarat ditetapkan pihak pengurusan. Pihaknya berpuas hati dengan prestasi dan sumbangan Wan Zack Haikal kepada pasukan sepanjang musim. Pasukan mengharapkan dia dapat terus mengekalkan prestasi sekaligus menyumbang kejayaan kepada The Box Girls dalam saingan Liga. Wan Zack dilaporkan dirisik beberapa pasukan Liga Super namun dia menegaskan keutamanya adalah untuk meneruskan khidmat bersama skuad kendalian industri Ceklah itu. Penyerang kelahiran Maran Pahang itu telah merekodkan 21 penampilan bersama Perak dan berjaya meledak 4 gol. Hoki Piala Tuanku Zara 2023, skuad hoki wanita kebangsaan mempamerkan aksi kurang memuaskan pada hari pertama kejohanan hoki dalam Dewan Antarabangsa berkenaan. Mereka tewas 2 perlawanan berturut-turut dalam saingan Liga Sepusingan semalam ke atas Afrika Selatan dan Namibia. Dalam aksi berlangsung di Stadium Indra Mulia Ipoh, skuad negara tewas tipis 2-3 kepada Afrika Selatan. Gol pelawat disumbang Malika Hamza, Garbiala Tarbalance dan Tegan Fori. Manakala tuan rumah menjaringkan gol menerusi Iron Hussein dan Nur Asfarina Isah Yefika. Dalam satu lagi aksi, Malaysia terpaksa akur dengan kekalahan kedua 1-4 kali ini kepada Namibia. Pemain lawan Azali Felande menjaringkan hat-trick selain satu lagi gol disumbat Sunele Ludwig. Manakala jaringan sagu hati pasukan negara diraih Iron. Malaysia kini berada di kedudukan ke-5 daripada 6 pasukan yang bertanding. Skuad negara akan bertemu Australia dan Switzerland esok, diikuti aksi terakhir menentang New Zealand pada Jumaat. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Sekian Stadium RTM, salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.